Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Matan ini merupakan matan fiqh secara ringkas daripada bab sedikit ada bab ataupun tajuk tentang akidah diikuti dengan taharah, kemudian berakhir dengan bab haji. Itu pun ringkaslah. Ini seolah-olah macam kita andaikan sebagai satu permulaan lah, insyaAllah. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Jadi kita mulakan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Qala asy-syaikh al-imam al-alim al-zahid Ahmad bin Muhammad Sulaiman al-Misri. Berkata al-imam al-alim al-zahid Ahmad bin Sulaiman al-Misri rahimahullah, yang mana nama penuh beliau al-imam al-alamah Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman al-Zahid al-Misri, seorang ulama dari Mesir yang wafat tahun 819 Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Jadi pengarang memulakan matan beliau ini dengan Bismillah. Kerana yang pertama, iktibas ataupun meniru Al-Quran Al-Karim. Setiap surah dalam Al-Quran dimulakan dengan Bismillah, kecuali satu surah, itu surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah. Surah yang lain, 113 surah dimulakan dengan Bismillah. Dan di sana ada hadis daripada Nabi SAW, kullu amrin zibalin lam yubda' bi bismillahi fahuwa abtar. Segala urusan penting dan mulia yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Abtar makna terputus, ini terputus daripada barakah. Hadis ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam Al-Arba'in. Amma ba'du, ini adalah bayanu ma la budda minhu min al-furud al-wajibati ala madhhab al-imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Amma ba'du, ini adalah penjelasan tentang perkara yang mesti diketahui dari perkara fardu mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jelas daripada muqaddimah penulis, apa yang dia nak sebut pada kita ini merupakan perkara yang termasuk dalam ilmu fardu. Mana ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, tuan-tuan dan sekalian, Imam pengarang matan kita ini, sedikitlah biodata tentang dia. Seorang ulama Mesir, faqih yang ahli fiqh mazhab Syafi'i, ahli tasawuf, tinggal di kota Kahirah, Mesir. Tarikh kelahirannya tidak diketahui, tapi tarikh wafatnya tahun 819 Hijrah. Status beliau sebagai seorang syekh, al-imam, al-alim serta zuhud. Kerana matan ini dikenali dengan matan Imam Az-Zahid, mana seorang ulama yang zuhud, di mana masyarakat pada zaman dia mengenalinya sebagai seorang yang zuhud. Ini diambil daripada ungkapan yang disebut oleh Imam Ar-Ramli, kerana Imam Ar-Ramli ada menulis syarah bagi matan ini. Jadi dia yang menyebutkan pengarang ini, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman ini sebagai seorang yang zahid dan juga diberi gelaran Al-Imam. Imam ni adalah tokoh yang melahirkan Al-Masyayikh,
tokoh, seorang tokoh kalau dia melahirkan di tangan iaitu al-masyayikh, guru-guru, maka dia digelar sebagai imam. Kalau zaman kita ni biasa kita sebut tuan guru lah, yang melahirkan guru-guru. Kemudian bila dia sebut matan yang dia tulis ini mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sebagaimana kita sedia maklum merupakan salah seorang tokoh daripada mazhab 4. Seorang imam mujtahid, seorang mujtahid mutlak, sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Sedikit berdata tentang Imam Syafi'i rahimahullah ini, walaupun kita tak dapat menyebutkan berdatanya dengan agak meluas, tapi kita sebut jugalah sebuah sedikit insya-Allah. Beliau lahir Imam Syafi'i rahimahullah, yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat tahun 204 Hijrah. Jadi umurnya tidaklah begitu panjang, dalam 54 tahun meninggal, tapi barakah sehingga ke hari ini ilmunya itu masih diamalkan, dimanfaatkan oleh umat Islam. Dan beliau terkenal sebagai gelaran dengan gelaran Nasrus Sunnah, pembela As-Sunnah. Kita sambung matan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu ke atas sekalian muslim. Sekalian orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, At-Tabrani, Al-Khatib dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum, daripada Anas, Al-Husain, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan sebagainya. Dan kata Imam Suyuti, hadis sahih sebagaimana dalam Jami' Al-Jam' As-Saghir. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kerana bapa dan anak dia sahabat dan ayahnya Al-Abbas pun sahabat. Kafaka min ilmi ad-dini an ta'rifa ma la yasa'uka jahluhu. Kata Ibnu Abbas, madai bagimu dari ilmu agama ini dengan kamu mengetahui apa yang tidak harus kamu jahili. Jadi mengaji ilmu agama ini kalau tak banyak sangat pun tak apa, tapi memadai bagi kamu dengan kamu mempelajari apa yang tidak harus bagi kamu untuk tidak mengetahui. Jadi mungkin kita inilah yang maksudkan ilmu fardu-ain, ilmu yang tidak boleh, tidak mesti dimiliki oleh setiap orang Islam, tak boleh dijahili. Wa qala ulama rahimahumullah ta'ala, man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu wa in sadafa as-sihhata fihima. Berkata para ulama, sesiapa mengerjakan salat dalam keadaan jahil, sesiapa mengerjakan salat dalam keadaan jahil tentang cara berwuduk dan bersalat, tidak sah salatnya sekalipun wuduk dan salatnya sah secara kebetulan. Mana secara kebetulan saja sah, tapi dia sendiri pun tak pasti sah ke tak sah. Jadi para ulama menyatakan, sesiapa mengerjakan salat dalam keadaan jahil, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati, jahil tentang apa? Tentang cara berwuduk dan juga bersalat. Lam tasihha salatuhu, tidak sah salatnya, wa in sadafa as-sihhata fihima. Sadafa ni makna kebetulan. Kebetulan sekalipun sah secara kebetulan saja, tetapi tetap tidak sah. Kemudian
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nabi SAW juga bersabda, sesiapa dikehendaki Allah, yang Allah menghendakinya suatu kebaikan, ya, siapa dikehendaki Allah suatu kebaikan untuknya, nescaya Allah akan memberi kefaqihan kepadanya dalam agama. Hadis ini hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dalam Musnad Imam Ahmad pun ada daripada Ibnu Abbas, dan Ibnu Majah pun ada dalam Sunan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Jadi 3 sahabatlah, Muawiyah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis ini. Jadi nak menunjukkan kalau Allah memilih kita, ingin beri taufik kepada kita untuk kebaikan, nescaya Allah akan bagi ilmu kepada kita dalam agama. Allah akan menjadikan kita faqih dalam agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma'ubida Allahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Nabi SAW bersabda juga, tidak ada ibadah kepada Allah yang lebih afdal dari mempelajari fiqh, yakni kefahaman dalam agama. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dicatat oleh Imam As-Suyuti dan Jam' As-Saghir. Namun kata Imam Suyuti, hadis ini hadis dhaif. Jumhur ulama menyatakan bahawa hadis dhaif ini harus untuk kita pegang, untuk dijadikan iktibar dalam fadail amal. Itu mukadimah daripada pengarang. Qawaidul iman, prinsip-prinsip iman. Qawaidul iman bihi subhanahu wa ta'ala thamaniyatun yajibu 'ala al-'abdi an ya'lamaha biqalbihi annahu ta'ala hayyun qadirun mutakallimun sami'un basirun alimun muridun baqi. Prinsip-prinsip iman kepada Allah ada 8. Jadi kata Imam Az-Zahid Al-Misri, pengarang kitab kita ini, kata dia prinsip iman kepada Allah itu ada 8. Wajib ke atas hamba Allah, wajib ke atas seorang hamba, wajib ke atas seorang hamba untuk mengetahui dengan hatinya bahawasanya Allah itu adalah zat yang maha hidup. Itu yang pertama. Jadi dia sebut, tuan-tuan sekalian, wajib mengetahui bukan dengan akal semata-mata, tapi dengan hati, kata dia. Mana dengan keyakinan lah. Bagaimana kata Syekh Al-Ghazali, yang dimaksud iman itu ialah al-ma'rifatul lati balaghat haddal yaqin. Yang dimaksud dengan iman ialah kenal yang sampai kepada tahap yakin. Yakin dengan hati. Kalau kenal saja macam orang Yahudi lah. Kenal Nabi SAW tapi tidak yakin. Mereka dah baca tentang Nabi dan kitab Taurat, tapi bila datang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman. Mana mereka tahu, tapi mereka tidak percaya. Tidak. Jadi sebab itu, dia menyebutkan di sini, prinsip iman kepada Allah ada 8. Wajib ke atas seorang hamba untuk mengetahui dengan hatinya. Itu mana iman itu. Mengetahui dengan hati. Okay. Al-ma'rifatul lati balaghat haddal yaqin. Kenal yang sampai kepada had, percaya dengan hati. Jadi mengetahui dengan hati bahawa yang pertama Allah itu hayyun, maha hidup. Sebab dia ringkas. Mungkin dia pilihlah daripada 20 sifat yang biasa kita pelajari itu, dia pilih 8 untuk diletakkan dalam kitab dia ini. Mewakili imanu billah sebagai asas sebelum dia masuk dalam fiqh. Yang pertama. Yang keduanya, hayyun qadirun, mengetahui dengan hati bahawasanya Allah maha berkuasa. Yang kedua. Yang ketiga, mengetahui dengan hati bahawa Allah itu maha berkata-kata, mutakallim. Dan di antara kalamnya ialah Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula law kun fayakun. Surah Yasin. Sesungguhnya
urusan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan penciptaan dia. Idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu, ayaqula, dia berkata pun jadilah, fayakunu, lalu menjadilah apa yang dia kendaki. Jadi menunjukkan bahawasanya Allah ini memang memiliki sifat al-kalam, dengan sebab itu dia disebut dengan mutakallimun. Sami'un, yang keempat, prinsip iman kepada Allah yang keempat, iaitu mengetahui dengan hati bahawa dia adalah yang maha melihat, yang maha mendengar. Kemudian diikuti yang kelima. Yang kelima iaitu dia maha melihat, kemudian yang maha mengetahui dengan hati bahawasanya Allah juga maha mengetahui. Kemudian yang ketujuh, mengetahui dengan hati bahawasanya Allah dialah jua yang maha berkehendak. Tidak ada yang berlaku di alam ini, biasa kecil-kecil dengan sebesar-besar perkara, melainkan berlaku dengan iradatillah, dan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak kamu berkehendak sesuatu melainkan dengan Allah terlebih dahulu berkehendak untuk menjayakan nabi kamu. Dan yang ke-8, iaitu al-baqi, dan mengetahui dengan yakin, dengan hati, bahasanya Allah adalah maha kekal. Al-baqa. Dia maha kekal. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Segala yang ada di alam ini semuanya akan binasa, dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Wajah mengikut para ulama, iaitu kinayah bagi zat. Yang kekal adalah zat Allah Ta'ala saja. Kemudian qawaidul Islam, setelah dia menjelaskan kepada kita qawaidul iman, prinsip keimanan kepada Allah, maka kata dia lagi pula, qawaidul Islami khamsun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Prinsip Islam itu ada 5. Iaitu, ini benda perkara yang kita semua faham, alhamdulillah. Yang pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad SAW adalah Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, mengerjakan haji di Baitullah ke atas siapa yang mampu menempuh perjalanan kepadanya. Itu prinsip Islam. Kemudian kata dia lagi, wal istinja'u wajibun ala kulli kharijin minas sabilaini mulawwasin bima'in aw hajarin aw ma yaqumu maqamahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi mat'umin wala muhtaramin wala muhtallin. Istinja'. Jadi setelah kita faham iman, faham Islam, maka tibalah masa untuk kita beramal. Amalan yang paling besar dalam Islam adalah salat. Dan tidak sah salat melainkan bersuci. Dan di antara perkara yang menjadikan najis setiap hari bagi manusia ini, apabila dia qada hajat, kencing berak. Jadi di antara perkara yang perlu dilakukan adalah menyucikan diri apabila selesai daripada qada hajat, maka itulah disebut dengan istinja. Istinja itu membersihkan tempat keluarnya najis, sama ada kubur ataupun kubur, mengikut cara dan kaedah yang ditetapkan oleh syarak. Maka kata dia istinja lah wajib. Iaitu, apa makna istinja? Iaitu kata dia membersihkan segala yang keluar melalui 2 jalan, yakni kubur dan dubur, jika ia mencemari tempat keluar itu. Iaitu dengan menggunakan air. Menggunakan air atau batu. Atau apa-apa yang bersifat beku. Bukan cairan. Itu mengistinja lah. Jadi sebab itu kita hanya boleh guna 2 kaedah. Dengan air ataupun dengan perkara benda yang kesat.
Tak boleh yang bersifat cairan. Ya. Kesat ni macam tisu kesat. Ya. Batu. Walaupun dalam hadis menyebutkan batu, tapi mewakili benda-benda yang kesat. Jadi sebab itu ada orang tanya, bolehkah Ustaz anak kita kencing tu, kucing kita kencing atas kapet, kemudian kita sembuh fibris saja. Ya, boleh tak kita sembahyang? Dia tak boleh. Ya, sebab mesti menggunakan air. Ya, dan tidak bersuci tidak boleh dengan cairan. Ya. Tidak boleh dengan cairan, dia mesti dengan air mutlak. Dia mesti dengan air mutlak. Jadi sebab itu bila kita guna tisu basah pun tak memadailah, tak boleh lah. Ya, bagi segi hukum syarak tidak. Ya, istinja tidak boleh dengan cairan, tidak boleh dengan tisu basah. Dia mesti tisu yang kering, yang kesat. Adapun nak menyucikan peluh ataupun nak menghilangkan bau semata-mata, itu diharuskan setelah kita melaksanakan istinja dengan air, suci semua, cuma kita nak sebagai tambahan saja dengan tisu basah yang berwangi itu okeylah, boleh. Tapi semata-mata dengan tisu basah kita mengelap air kencing dan sebagainya, itu tidak memenuhi cara bersuci syariat mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian suci, bahan nak digunakan itu adalah suci, tak boleh dengan najis. Dalam hadis menceritakan ketika Rasulullah qada hajat, Rasulullah dibawa kepada Nabi oleh pengiringnya, sahabat pengiringnya itu dengan 3 ketul batu. Salah satu itu adalah ketulan tahi keldai yang keras. Ya, mana keras jadi macam batu lah. Jadi Nabi tolak ketulan tu, tahi keldai itu, dan terima 2 saja yang batu. Jadi menunjukkan bahasanya bersuci dengan benda kesat sekalipun, tapi kalau dia adalah najis, hukumnya adalah tidak sah digunakan untuk bersuci itu. Mampu menanggalkan najis. Walaupun keras tapi tak mampu menanggalkan najis, contohnya terlalu licin dan sebagainya pun tidak madai. Tidak mencukupi untuk digunakan bagi istinja. Bukan makanan. Tidak dimuliakan. Bukan sesuatu yang dimuliakan. Apa tadi kalau kertas itu kertas bertuliskan ayat Quran, ilmu agama dan sebagainya, lagi-lagi tidak boleh digunakan. Dan tidak basah ataupun lembab. Tidak boleh basah ataupun lembab. Mesti kering. Itulah tuan-tuan sekalian, dia sebut secara ringkas istinja. Jadi kita bila kita belajar matan ini, fokuskan untuk memahami matan. Kerana habis matan ini kita akan pindah pada matan lain yang lebih besar. Di sana akan ada lagi tambahan ilmu yang lain. Jadi kita akan fokuskan untuk membaca sebanyak mungkin, dan pun dah beritahu kepada Ustaz Jeffrey atas masalah pribadilah. Masa tak begitu banyak sangat untuk anda melihat kepada kitab yang lebih tebal lah, untuk dalam pengajaran lah. Jadi sebab tu anda memilih untuk membaca matan-matan ini, mengkhatamkan matan-matan dengan kadar kemampuan untuk menghurai secara ringkas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan masa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita fokuskan kepada matan, kemudian nanti tambahan ilmu bila kita pindah matan lain yang lebih besar, di sana akan ada tambahan ilmu lagi insya-Allah. Jangan bimbang. Kalau ada soalan-soalan nanti tuan-tuan boleh dulu kemukakan, dan mungkin kita akan jawab pada sesi berikutlah insya-Allah. Kemudian kata dia lagi, wa yaqulu 'inda dukhul khala'i bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika masuki tandas, sunat mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu dari syaitan jantan dan juga syaitan betina. Al-khubth itu syaitan jantan. Al-khaba'is syaitan betina. Ya, doa Nabi ini sebenarnya itu ada 2, itu gabungan 2 hadis. Baca bismillah itu satu hadis, dan kemudian doa itu ada satu hadis yang lain. Jadi baca bismillah itu Nabi bersabda dalam hadis,
Kata Nabi SAW, penghadang antara pandangan jin dan aurat manusia tak kala dia masuki tandas ialah dengan membaca bismillah. Hadis Imam Tirmizi dan Ibn Majah dari Anas sebagaimana direkodkan oleh dalam kitab Umdatul Ahkam. Jadi bila kita berada dalam tandas, sebelum masuk tandas kita baca bismillah, kata Nabi itu akan menjadi penghadang di antara kita dengan jin. Mana jin tak boleh tengok aurat kita. Bila kita masuk, sebelum masuk tandas kita baca bismillah. Kemudian adapun doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu dalam Sahih Bukhari dari Anas. Wa idza kharaja, dan apabila keluar dari tandas, sunat mengucapkan ghufranaka Allahumma alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Aku mohon keampunanmu ya Allah. Itu ghufranaka. Jadi kenapa? Pernah ditanya, kenapa selesai daripada qada hajat kita kena minta ampun? Yang pertama sekali, ini diajar sendiri oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis dalam Sunan Tirmizi. Ghufranaka tu bacaan tu diajar oleh Nabi sebagaimana dalam Sunan Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Hasan gharib. Kata Imam Tirmizi hadis hasan. Itu satulah. Bila orang tanya kenapa? Bila selesai qada hajat kita kena ghufranaka. Keampunanmu ya Allah. Aku mohon keampunanmu ya Allah. Kenapa? Jawapan dia sebab Nabi mengajar kita. Tapi orang dia suka tanya lagi. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Sebagai ulama memberi jawapan. Kerana pada ketika kita berada dalam tandas itu, kita sudah tidak boleh berzikir kepada Allah. Soalan macam, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah kerana ada masa aku tidak dapat meneruskan zikir. Tapi masalah kita tak duduk dalam tandas pun tak berzikir. Itu masalah kita. Mungkin sesuai dengan orang dulu lah jawapan itu. Memang orang dulu ni memang dia sentiasa berzikir. Lidah sentiasa basah dengan zikrullah. Tapi bila dia masuk dalam tandas, dia tak boleh nak sebut zikir dengan hati. Jadi dia minta ampun lah. Tapi zaman hari ini, zaman kita ini termasuk kita juga sama. Tak duduk dalam tandas pun tak berzikir juga. Jadi jawapan yang paling tepatnya kerana begitulah Nabi mengajar kita. Lepas daripada qada hajat, kita kata ghufranaka. Kemudian diikuti dengan alhamdulillazi azhabal 'anil adza wa 'afani. Segala pujian bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kemudaratan dan menjadikanku sihat. Kita ucap syukur. Dan nikmat Allah ini ialah kita dapat membuang dapat qada hajat dengan baik. Itu menandakan kita sihat. Yang menandakan kita sihat. Lepas itu kita mengucapkan syukur dengan lafazkan alhamdulillah allazi azhabal 'anil adza wa 'afani. Ini ada dalam Sunan Ibn Majah dari Anas dan Sunan An-Nasa'i dari Abu Zar. Al-Jami' As-Saghir. Tapi menurut Imam Al-Munziri, hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah dhaif. Hadis yang meriwayatkan doa yang kedua ni, alhamdulillah, ghufranaka tadi itu adalah hasan, hadis hasan. Dan yang alhamdulillah azhaba 'anil adza wa 'afani sabit dengan hadis Nabi, cuma darjah hadis adalah dhaif. Kemudian kata pengarang lagi, habis masalah qada hajat, wudu. Wa furudul wudu sittatun. Rukun-rukun wudu kata dia ada 6. Iaitu an-niyatu bil qalbi, niat dengan hati. Wa tajibu muqaranatuha bi ghusli awali juz'i minal wajhi. Wajib diiringkan niat itu ketika mula membasuh dari mana-mana bahagian muka. Mula kita menyentuh bahagian muka, maka mesti hadirkan niat. Itu ini niat yang wajib lah. Tapi disunatkan kita berniat dari awal wuduk lagi ketika kita buka, kita basuh tangan. Itu sunat, niat yang sunat. Tapi bila kita mula menyentuh muka, itu adalah niat yang wajib. Wa ghuslul wajhi min manabit sya'ril ra'si al-mu'tadi ila muntaha dhuqni tulan.
Wa min watadil udhuni ardan wajibu ghuslu juz'in min ra'sihi wa tahta hanki wa zuqnihi. Wa ghuslu kullu hadabin muhadibin wa syaribin wa anfaqatin wa azarin wa lihatin khafifatin sya'ran wa basharan wa zahiri mastarsala min lihatin kasifatin. Tadi yang pertama niat dengan hati, yang kedua kata dia rukun wuduk yang kedua itu membasuh muka. Yang basuh muka dengan memanjang. Yang basuh muka tu macam mana? Kata dia, yang dikatakan muka ini kalau melihat pada memanjang, tulan dia panggil, iaitu dari tempat kebiasaan tumbuh rambut di kepala hingga ke hujung dagu. Itu dikatakan muka. Ya. Kebiasaan tempat tumbuh rambut di kepala, mana bitisya' ra'si. Ya. Ila dia panggil zuqni tulan, sehingga kepada dagu. Hujung dagu. Tulan dia kata. Itu kalau melihat dari sudut menegak. Kemudian dah melintang pula dari anak telinga hingga ke anak telinga. Ini anak telinga hingga ke anak telinga. Inilah kawasan muka. Ya. Termasuk kata dia yang wajib membasuh bulu mata, kening, misai, bulu rambut di bawah mulut. Ni bulu tu rambut di bawah bibir mulut. Dia panggil anfaqah. Inilah di bawah bibir kita ni ada bulu ni. Cuma orang lelaki lah. Itu dia panggil anfaqah pun wajib dibasuh. Disampaikan air. Ya. Okay. Sekben. Ya. Azar ni. Ya. Dan janggut. Ya. Jika janggut nipis, wajib basuhan merangkumi luaran janggut dan juga kulit di bawahnya. Jika tebal, madai dengan basuh luaran janggut yang menjulur keluar sekalipun melepasi batasan muka. Yang menjulur keluar sekalipun melepasi batasan muka. Itu dia Allah Ta'ala bagi rukhsah kepada orang yang janggut dia tebal. Macam mana janggut tebal nipis? Kira-kira orang depan kita, dia melihat pada kita, dia tak nampak kulit di bawah janggut kita tu. Itu dikira janggut kita tebal. Jambang, dia panggil jambang lah. Tempat jambang kita tu tebal. Tapi kalau orang depan kita, walaupun kita ada jambang, tapi orang depan kita tu masih nampak di kulit di bawah jambang, itu dikira nipis. Jadi kita kena basuh sampai kepada kulit di bawah jambang tu. Dikira nipis. Tapi yang tebal macam orang Arab tu, maka cukup dia menyampaikan air dengan di atas dia panggil luaran janggut yang menjulur keluar sekalipun melepasi batasan muka. Jadi ala kulli hal kita basuhlah semua sekali kawasan muka, ratakan air, kerana menyempurnakan wuduk ini menjadi syarat sah salat. Kemudian diikuti kata dia wa ghuslu yadayhi min ma'amir faqaihi. Rukun yang ketiga membasuh dua tangan bersama dua siku. Mana kenapa dia tak sebut ila mirfaqaihi? Kerana takut bimbang silap faham. Dia basuh dua tangan hingga ke siku, tapi siku tak basuh. Tapi bila dia kata berbasuh dua tangan bersama siku, maknanya tangan bersama siku pun masuk. Yang mesti dibasuh juga. Wa masul qalil min basat ra'si atau min sya'arin la yakhruju an hadir ra'si law madda. Menyapu air ke sebahagian kecil dari kulit kepala. Menyapu air ke sebahagian kecil daripada
kulit kepala atau menyapukan air. Ini rukun yang keempat. Menyapukan air ke kepala. Menyapukan air ke sebahagian kecil. Kerana dalam mazhab Syafi'i tidak wajib meratakan air ke seluruh kepala, sunat saja. Tapi mazhab Imam Malik wajib. Di mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, sebab itu dia kata sini menyapukan air ke sebahagian kecil pun sudah madai untuk sah, tapi sunat kalau kita menyapukan semua keseluruhan kepala. Atau dari rambut di kepala. Bukan yang keluar dari batasan kepala jika rambut memanjang ke bawah. Ya. Sama ada memanjang ke bawah itu ke arah muka atau ke arah lainnya. Tidak madai menyapunya ketika melaksanakan rukun sapuan di kepala. Sebab contoh orang perempuan. Bila dia rambut panjang, apakah sah dengan dia mencelup ujung ekor rambut dia itu adalah air? Jadi jawapannya tidak sah soalan dia itu. Kerana dah berada di luar daripada kepala. Ya, di luar daripada batasan kepala. Jadi sebab tu dia kata wa masul qalil min bashatir ra'si aw min sya'rin la yakhruju an hadir ra'si law madda. Ya, menyapu ke air ke sebahagian kecil dari kulit kepala atau ke rambut. Jadi orang yang tak ada rambut boleh sapu di kulit kepala lah. Dia kena sapu di kulit kepala. Bukan yang keluar, tapi tidak sah. Ya, tidak madai kalau dia sapu itu yang keluar di batasan kepala jika rambut itu memanjang ke bawah. Ya. Kemudian yang kelima, wa ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Membasuh dua kaki beserta dua buku lali. Yang hingga ke buku lali dan juga termasuk buku lali. Atau mata kaki. Yang keenam, tertibu. Dan yang keenam, rukun wuduk yang keenam iaitulah tertib. Tertib iaitu mengikut urutan. Mengikut urutan sebagaimana yang disebut tadi. Tak boleh kita basuh kaki dulu. Kemudian barulah kepala. Ataupun basuh kepala dulu. Barulah tangan siku. Tak boleh, dia mesti ikut tertib. Mula daripada muka, dua tangan hingga siku. Ikuti kepala dan kemudian kaki. Okay. Kemudian wa ma siwa dzalik sunanun min tasmiyatin wa ghusli kaffaihi thalathan wa madmadatin wa istinshaqin wa mashil udhunain wa mashul min tasmiyatin wa ghusli kaffaihi thalathan wa madmadatin wa istinshaqin wa mashil udhunaini wa ghairi dhalik. Perbuatan-perbuatan wuduk selainnya yang disebut dalam hadis adalah sunnah. Merangkumi baca bismillah. Yang sebelum ambil wuduk baca bismillah, sunat. Membasuh dua tangan 3 kali. Pun sunat. Berkumur 3 kali juga. Beristinsyak, iaitu menyedut air ke hidung dan menghembusnya keluar. 3 kali juga pun sunat. Menyapu 2 telinga dan lain-lain lagi. Ya. Dalam mazhab kita Syafi'i, air untuk telinga itu mesti air yang baru. Tidak boleh daripada air di kepala. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, basuh menyapu air telinga itu madai dengan air di kepala, kerana kata Imam Ahmad, telinga itu adalah sebahagian daripada kepala. Tapi dalam mazhab Syafi'i, telinga adalah anggota wuduk yang berasingan. Kepala, rukun, telinga, sunat. Perkara yang batalkan wuduk. Perkara yang batalkan wuduk. Wa yubtiluhu khamsatun. 5 perkara yang batalkan wuduk. Al-khariju min sabilain. Wa naumun. Ghairul mumakkini. Maq'adatuhu minal ardi. Wal ghalabatu 'ala al-aqli
bisakrin aw jununin aw ighma'in wa lamsil mar'atil kabirati ghairil muharrami. Dan 5 perkara membatalkan wuduk, kata dia. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Kubur dan juga dubur. Itu yang pertama. Yang kedua, wa naumu, tidur. Tidur bukan semua jenis tidur, kata Imam dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Ahmad, semua jenis tidur membatalkan wuduk. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, tidur yang membatalkan wuduk ialah, kata dia, naumu ghairil mumakkani maq'adatuhu minal ard. Tidur seorang yang ataupun seseorang dengan tidak tetap papan punggungnya di lantai. Ya, maknanya contohnya dia tidur belunjur, dia tidur baring. Adapun tidur dalam keadaan papan punggung itu tetap di lantai, tidak membatalkan wuduk. Contoh macam orang lelaki dia hadir solat Jumaat, dia tidur sambil duduk. Ya, tidak membatalkan wuduk dia lah. Tapi kalau dia tidur itu sampai terbalik, terangkat papan punggungnya itu daripada tempat duduknya itu, maka batallah wuduknya. Wal ghalabatu alal aqli, yang keempat. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk, gila atau pitam atau pingsan. Okay. Bisakrin au jununin au irma. Hilang akal dengan sebab mabuk, gila atau pitam atau pingsan. Yang keempat, walamsul mar'atil kabirati, menyentuh wanita dewasa yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Dalam bahasa lain disebut wanita yang ajnabiyah. Ajnabi, yang asing, yang bukan mahram. Yang mana kita tidak boleh berkahwin. Tidak boleh berkahwin dengan dia. Seperti menyentuh mak kita, menyentuh anak perempuan kita, kakak kita dan sebagainya. Yang kelima, وَمَسُ الذَّكَرِ وَالْحَلَقَةِ الدُّبُرِ بِبَطْنِ الْكَفِّ وَبَطْنِ الْأَصَابِعِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ. Menyentuh zakar atau farash atau lingkaran dubur dengan perut tangan. Bibatnil kaffi. Dia orang Arab ni dia batni. Batni sebelah dalam. Zahir sebelah luar. Zahir batin. Ya, tangan. Batni. Jadi yang membatalkan wuduk ini menyentuh di sinilah. Sebelah ni. Dia panggil batni. Kalau kita sentuh, contoh macam kita, anak kita lah contohnya, kita sentuh belakang tangan, zakar anak kita, tidak batal wuduk. Boleh faham ya? Okay. Jadi sebagai ulama dia bagi petua kat kita, kita buat tangan begini. Buat tangan begini. Ya. Jadi bahagian yang tak nampak tu, itu yang batalkan wuduk bila kita sentuh. Mana sentuh dengan bahagian yang mana kita buat begini tak nampak. Jadi mana sentuh dengan celah-celah ini tidak batal wuduk. Contoh macam seseorang itu dia pegang zakar anak dia itu, dia kepit dengan 2 jari gini, kena gini. Tak batal wuduk. Ya? Dan batal di sini. Mana kita letak, kita buat begini, bahagian yang tak nampak, yang tidak lagi kelihatan, itulah bahagian yang apabila kita menyentuh zakar ataupun lingkaran dubur. Mana disebut sini lingkaran dubur, maknanya kalau sentuh papan dubur tak batal wuduk. Jadi begitu juga makna kantung telur bagi yang lelaki pun tak batal wuduk kalau sentuh. Ya.
Jadi itulah. Ya. Dan dengan perut tangan atau perut tangan ni kaf atau perut anak-anak jari ni, perut anak jari. Perut ni maknanya bahagian dalam lah. Lawan kepada zahir belakang. Batin zahir. Ni zahir, zahri. Zahril kafi. Ni bahagian belakang. Ya. Batin kafi. Bahagian depan. Dalam. Okay. Sama ada zakar, farash atau lingkaran tubuh sendiri atau orang lain. Ya. Kena bezakan lah. Kalau bersentuhan lelaki perempuan, apa saja pada tubuh kita ini menyentuh perempuan yang halal nikah, kita dengan dia batal. Bagi contoh, suami ataupun isteri tersentuh kaki suami, suami tersentuh kaki isteri, batal wudu. Tapi nisbah kepada menyentuh zakar atau farash ataupun lingkaran dubur, yang batal itu adalah dengan tapak tangan saja. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan kita masuk al-ghuslu mandi. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.